jujur, jangan tipu. Saya tak tahu kenapa, menurut pembacaan saya, makhluk yang paling jujur dalam dunia adalah lelaki. Tengok, lelaki kena tenang. Lelaki kena tenang. Kita nak tengok respon perempuan. Menurut pembacaan saya, makhluk yang paling jujur adalah lelaki. Orang perempuan tadi, ya ke orang perempuan? Orang perempuan memang macam tu. Dia tidak boleh menerima kelebihan yang ada pada lelaki. Seperti mana dalam drama Hati Tercarik Luka. Kita tengok dalam drama tu, TV3 pukul 10 malam. Maknanya tengoklah kan. Tak ada cerita, saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tapi kalau kita tengok dalam tu, betapa jujurnya lelaki tu kan. Tetapi jujurnya tak kena pada tempatnya. Tapi maksud jujur ni sebenarnya sampai satu tahap, lelaki ni dia tak boleh jujur sebab dia nak menjaga hati wanita. Betul. Ditanya soalan-soalan yang susah. Betul ke saya dah tak cantik bang? Kalau kita jawab jujur, memang betul. Kecantikan tu akan pudar dari masa ke semasa. Melainkan al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Ta'ala sekalian alam. Salat dan salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, Laksamana Pertama Maritim Datuk Haji Mat Fauzi bin Othman, Pengarah Akademi Maritim Sultan Ahmad Shah, seterusnya para pegawai tertinggi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat kerana pada petang yang berbahagia ini selalu kan orang pilih pada petang ini untuk dua perkara yang lain, iaitu rehat dan tidur. Tapi pada petang ini kita pilih untuk mendengar ceramah, yang mana ceramah itu bermula jam 3 petang dengan suasana yang sejuk dalam dewan ini. Dan Syamsul Debat memang daripada dulu, sebelum saya bergelar Syamsul Debat lagi, saya memang sentiasa tidak bernasib baik, memang selalu dapat slot petang. Dia orang cakap, rugi kalau bagi saya slot pagi, bagi saya slot petang. Itu yang paling sesuai untuk saya. Kalau bagi saya slot pagi, kesian pada penceramah yang dapat slot petang. Jadi biarlah saya dapat slot petang. Dan petang ini adalah satu program yang sangat ditunggu-tunggu. Ramai yang gembira dengan program pada petang ini, kerana pada petang ini tak payah kerja. Sebab dengar ceramah kan. Kan? Tak menyaut kan. Yalah kan, ada yang memang nak bekerja terpaksa datang sebab nama naik. Mungkin macam itulah. So bila disebut tentang budaya kerja cemerlang, budaya ni bermaksud tamadun ataupun peradaban. Kerja pula usaha, kegiatan, urusan yang bertujuan untuk menghasilkan, menyelesaikan, menyediakan sesuatu. Itu ada merupakan kerja. Cemerlang pula bersinar, bercahaya dengan terang. Jadi kalau kita tengok tentang budaya kerja, budaya kerja ni, kerja, semua orang suka bekerja. Tak ada orang yang tak suka bekerja. Bila kita duduk dalam dewan ni, maknanya kita ada kerja. Ada orang kat luar sana tengah hulu kilir, tengah bawa folder file ni, tengah sibuk fikir nak kerja apa, nak kerja apa. Dan bila kita bercerita tentang budaya kerja cemerlang ni, teringat ada beberapa ayat. Bagaimanakah Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, bagaimanakah kalian tergamak kufur ataupun ingkar, sedangkan kalian dahulunya mati, yakni belum lahir, kemudian dihidupkan kalian, kemudian dimatikan kalian, dah hidup, dimatikan, kemudian dihidupkan kembali untuk diberikan balasan untuk setiap apa yang dikerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Begitu juga dalam surah Ali Imran, beritahu sungguhnya yang hidup itu pasti akan mati kan? Dan pada hari kiamat juga akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang berjaya mengelak daripada siksaan api neraka dan dapat masuk syurga, sesungguhnya orang yang beruntung.
ketahuilah sesungguhnya dunia ini, tu ayat dia, dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Maknanya nak beritahu tentang kesenangan atas dunia ini sementara. Dia memperdayakan kita kalau kita leka. Sedangkan dia tidak kekal pun. Tidak ada yang kekal atas dunia ni. Dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Sementara. Kalau kita tengok kan, dulu sementara kita rasa susah hidup, tiba-tiba dah masuk dalam ni, dah lain dah cara hidup dia. Kan, dah ada kedudukan-kedudukan tertentu. Kan? Ni ada yang pakai tai merah, rambut botak, maknanya baru masuk. Kan? Jangan risau, sampai masa dia akan pegang ranking tertentu. Dia juga akan duduk macam poyo-poyo sikit kan. Contohlah, dia ada kedudukan-kedudukan tertentu. Tetapi berapa lama? Dia tak kekal lama. Dia juga akan sampai ke penghujungnya. Macam kita tengok tadi kan, panglima pertama kita kan, dia dah ada pangkat dia tertinggi dalam ni. Sampai masanya dia pun akan bersara. Dan orang lain pula akan duduk tempat tu, pun sementara. Saya pun sama dulu, pengarah undang-undang dan penguasaan. Ingat kau cik anak ke Serban? I'm a legal advisor, kan? Tapi sampai masa saya ada kad pesara. Saya setelah berkhidmat selama 12 tahun, saya dah tak pasti mana satu part time. Ceramah banyak sangat, jarang ada kat pejabat. Jadi saya tak tahu mana satu part time. Patutnya ceramah part time. Sudahnya jadi pengarah undang pula part time. Jadi saya ambil keputusan bersara, saya dah ada kad pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10% diskaun. Jadi sampai masa kan, bila kita dah tak ada kuasa. Dulu staff saya yang begitu tu macam ni, bertabik macam ni, tegak tu datang. Tak ada dah. Buat tak tahu dah sekarang. Tak ada kontak-kontak dah. Tak ada kejap-kejap tanya bos nak saya cari apa-apa tak? Tak ada dah. Sampai masa. Sekarang saya jadi penceramah. Bukan main lagi orang nyambut saya. Kan? Dekat tempat parking lagi orang dah ready nak sambut saya. Dekat post guard dah ready dah kereta nak bawa pergi masuk, tunjuk kat mana dewan dia. Bukan main lagi. Kan? Tapi berapa lama? Sementara je. Besok bila orang dah ada pencamah lain, sampai debat, debuk, semua dah ada. Debat ni dah tak berapa ni kan. Maka masa tu kita akan tahu betapa sementaranya semua ni. Tengok Gegar Vaganza, penyanyi hebat-hebat tu dulu. Tiba-tiba masuk pertandingan tu, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Nangis sebab terkeluar. Kenapa nangis sebab terkeluar? Sebab tak ada ganjaran wang tunai bila dia terkeluar. Sebab yang masuk-masuk pertandingan tu, selagi dia stay, dia dapat duit. Dapat duit. Contohlah. Ya. Oh tak, ni kerana seni. Sudahlah. Tak adalah. Tapi maknanya, ceritanya, sampai masanya. Kita kena faham. Tu semua sementara sifatnya. Kan? Kahwin. Sementara. Maksud sementara. Tak bercerai hidup, cerai mati. Itu je. Kan? Senang hati kahwin, makan aja hari-hari. Isteri masak, semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi. Hari-hari masak kan. Ni, patutnya masuk rekrut dengan perempuan, je tengok perempuan. Patut badan ni solid. Cuba tengok orang perempuan pakai uniform, cuba tengok. Aku tengok lebar-lebar dan cakap apa hal. Tak, maknanya senang hati. Tu saya kata tadi. Senang hati. Kan? You all bersyukurlah pakai baju putih ni lagi. Kau pakai je baju celoreng tu kan, kau standby. Kau boleh rasa, ada rasa macam ada space lagi kan. Dia orang dah ngam-ngam, zuk ngam. Tahu. Jika kau ajar ceramah ni, tak, saya bagi tahu betapa senangnya hati kita. Tak, sebab pada saya yang penting hati bahagia betul. Bahagia melihat pada apa? Bahagia nak tengok kat mana? Bahagia nak tengok perut. Aku dengar kau cakap perut tu. Bahagia ni letak dekat hati kita. Kalau hati kita okey lah. So bila hati okey, biasanya kerja pun jadi okey. Betul. Macam hari ni kan. Okey. Saya sampai awal. Saya dapat tengok ni rupanya keadaan Akademi Maritim ni macam ni rupanya. Cantik tempatnya. Tempat baru jugalah tak kan tempat ni. Ke dah lama tempat ni? Baru juga kan. Cantik tempat ni. Saya first time datang. Tempat cantik kan. Gah tempat.
Panglima nak makan dengan saya, dia boleh bagi mi goreng. Cuba fikir. Saya tak kisah pasal saya fikir ni panglima pertama. Kan, saya ni Samsul Debat biasa je, tapi dengan kopok yang tak kena, macam mana kopok dengan mi goreng tadi? Saya buat mikir. Kan, bukan you all rasa excited ke nak sambut Samsul Debat kan? Tak, ni contoh je. Saya kan macam tu lah kan, macam tu lah. Jadi tadi sebelum Datuk Panglima sampai tadi, semua pesan, Ustaz makan, sudahnya aku seorang ni makan mi goreng. Nak menunjukkan Samsul Debat ni terpaksa makan. Tak, saya difahamkan Pahang terkenal dengan ikan patin. Expectation saya sangat berbeza. Setakat kopok macam tu, Seramban banyak berapek tu. Tak ada saja. Kita belajar bersyukur sebenarnya. Yang penting hati-hati. Hati saya okey. Okey. Tapi mi ni dia cepat mengenyangkan. Cepat mengenyangkan. Datuk Panglima duduk sebelah saya tadi. Dia kata, tak apa. Datuk pun tak makan. Dia apa? Saya rasa Datuk Panglima lepas ni dia panggil jawatan kuasa makanan ni. Aku tak tahu, aku balik aku tak tahu. Tak adalah, bergurau je. Saya memang suka tegur. Saya suka mention benda yang dekat keliling saya. Jadi macam malam sekitar. Mana yang saya nampak tu saya tegur lah. Kan? Tak ada, sebenarnya okey, sedap. Mi goreng dia sedap. Cuma kalau dapat telur mata tadi okey. Telur mata pun tak ada. La ilaha illallah. Apa teruk sangat bajet kafeteria kau. Ni masak sendiri kau ada luar? Ha? Masak sendiri? Kakak telur dah habis ke apa? Tak apalah. Yang JK makan cepatlah, bawa tajuk lain. Tak ada. Dan bila balik cerita tadi kan tentang kerja tadi, begitu juga Malaikat Jibril pernah pesan dengan Nabi. Mana pesanan tu saya sampaikan kat kita. Apa pesanannya? Dia kata, pertama, hiduplah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatkanlah sesuka hati kamu kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Perbuatan kita akan dibalas. Maknanya kerja kita cemerlang tak cemerlang, semua akan ada ganjarannya, akan ada balasan dia, habuannya ketika akhirat. Pada orang Islam, dia percaya pada kehidupan selepas mati. Dan dalam kubur lagi dah ada balasan dah. Akhirat besok dah ada dah balasan dia. Jadi apa-apa pun bekerjalah dengan sebaiknya. Dalam satu hadis qudsi Nabi sebut, sesungguhnya Tuhan sangat suka, Allah sangat suka. Nabi kata Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal perbuatan, amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Saya ulang balik. Allah sangat suka hamba-Nya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan baik, teliti dan sempurna. Masalahnya orang Melayu Islam selalu dikaitkan dengan benda-benda tak baik. Biasalah orang Melayu lambat. Saya Melayu. Saya ingat kontraktor ni buat kontraktor Melayu kot. Macam tu lah, buat macam tu lah. Bocor sana bocor sini, Melayu. Soalannya, betul ke Melayu macam tu? Betul ke Melayu macam tu? Betul Melayu macam tu. Tetapi bila Melayu campur satu sifat nilai Islam, tak sepatutnya dia macam tu. Faham tak? Kalau dia Melayu tanpa nilai Islam, mungkin dia macam tu. Tapi sepatutnya kita jadi orang yang lebih baik. Jadi kalau nak cemerlang dalam kerja, terutamanya kalau menurut perspektif Islam, yang pertama, sumber pekerjaan hendaklah halal. Cari rezeki biarlah daripada rezeki yang halal, bersih dan lurus. Macam mana pula? Halal tu maknanya tidak mengandungi perkara-perkara yang Allah larang. Bersih tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah. Dan lurus
memastikan kita patuh pada perintah Allah dan tidak menyebabkan kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Cari rezeki yang halal. Oh, aku kerja dekat sini kot, Akademi Maritim ni confirm halal sebab kerja makan gaji. Siapa kata? Belum tentu lagi kalau kita tak buat kerja yang macam mana sepatutnya kita buat. Orang lain kerja berat, kerja teruk, kita tak buat kerja teruk, dia buat kerja teruk, gaji kita dengan dia sama. Dia cover kerja kita, kita kejap-kejap tak ada kat pejabat, orang lain tolong buatkan kerja kita, gaji dapat sama macam orang lain yang kerja teruk. So macam mana kita boleh yakin yang rezeki kita halal? Kita kadang-kadang cuti untuk sebab yang tidak sepatutnya. Berapa ramai orang yang suka cuti? Ada orang kejap-kejap cuti, kejap-kejap cuti. Ada orang cuti, yelah cuti banyak, dia kata. Takkan tak boleh ambil cuti? Itu hak. Siapa kata cuti satu hak? Cuti ini satu keistimewaan, bukan satu hak. Keistimewaan sahaja. Tu sebab kalau betul hak kita, kita boleh cuti bila masa. Tapi kita kena minta kebenaran daripada ketua jabatan kita. Kalau bos kita izinkan, baru kita boleh cuti. Maknanya keistimewaan, bukan hak. Kena ingat. Ada orang tu cuti je. Yang seorang tu kejap-kejap MC, buah pinggang beralih, jantung berlubang, lutut tercabut, macam-macam. Wahal dulu masa pergi nak kerja dulu, dia punya medical check up semua cemerlang, okey semua, tak ada masalah, okey je. Yang seorang tu pula kejap-kejap cuti, kejap-kejap meninggal, kejap-kejap meninggal, ayah meninggal, mak meninggal, adik meninggal, abang meninggal. Akhirnya bahagian human resource check balik dia punya salah silap keturunan. Memang tragis betul, sebab tinggal dia je satu-satunya generasi yang masih hidup dalam keluarga tu. Maknanya tragis betul. Itulah keadaan dia. Jangan ingat ketua jabatan tak perasan, dia akan perasan. Yang seorang tu lah lambat aja kerja dia, ada masalah disiplin. Itu sebabnya kita kena ingat dalam bekerja kena ada satu prinsip, boleh sebut sebagai prinsip ihsan. Ihsan ni yang mana kita bekerja, kita buat sesuatu seolah-olah kita nampak Tuhan. Dan kalau kita nampak, kalau kita tak nampak pun Tuhan, kita yakin yang Tuhan nampak kita. Contoh pergi kat satu kedai makan. Dekat kedai makan, tokenya duduk dekat cashier, kat kaunter bayar tu, bosnya duduk situ. Macam mana cara staf dia bekerja? Dia sental meja, atas meja, bawah meja pun lap, kan, kursi susun elok-elok. Berdiri, tak duduk, dah duduk langsung. Tapi bila bos dia tak ada, macam mana? Dia masih lagi bekerja. Sebab CCTV ada. Bukan sebab dia tu yakin dengan prinsip ihsan. Macam tu lah masuk prinsip ihsan. Dia nampak tu CCTV, dia tak tahu bosnya tengah tengok ke tak, tapi dia yakin kalau bos nak tengok, bos boleh nampak. Jadi macam tu lah juga kita dalam hidup kita ni. Jangan kita fikir hidup kita tidak diperhatikan. Allah Maha melihat. Itu sebabnya kata Syekh Ibrahim Adham, kalau kita nak buat maksiat, jangan lupa jawab 5 soalan ni. Nak buat maksiat, nak buat benda tak elok, jawab 5 soalan ni. Pertama, cari tempat yang mana Allah Ta'ala tak nampak kamu. Cari. Mana datang semua tompek nampak. Yang kedua, jangan makan rezeki yang Allah bagi, makan rezeki lain. Macam mana pula semua Allah bagi? Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah, duduk atas muka bumi lain. Ada satu tanah dekat Jabur tu, baru buka, tak tahu siapa punya. Itu pun Allah punya. Yang keempat, waktu nak dicabut nyawa kau oleh malaikat maut, kau minta tangguh, besoklah datang, sibuk ni. Tak dapat tuan-tuan. Tak cepat tak lambat, itulah masa kita mati. Dan yang kelima, waktu nak dimasukkan ke dalam api neraka, minta tangguh, bagi aku ibadah dulu, nanti baru tentukan aku masuk syurga ke masuk neraka. Akhirnya jangankan 5, tak ada satu soalan pun kita boleh jawab. Jadi ingat, dalam dunia ini tempat kita dinilai. Maka bersyukurlah duduk dalam akademi, sebab kita dikelilingi. Dan kita dikelilingi dalam suasana berdisiplinnya, uniformnya, dengan orang kata, dengan parasnya, dengan pergerakannya, semuanya ikut disiplin yang baik, kan? Sebab nak berjaya dalam hidup ni memang 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba kita berjaya. Bukan tiba-tiba kita ada pangkat. Bukan tiba-tiba kita dapat duduk dekat sofa. Contoh kan. Bukan tiba-tiba ada pangkat panglima. Bukan tiba-tiba jadi Samsul Debat. Bukan tiba-tiba jadi rekrut ni pun. Prosesnya nak sampai ke sini. Daripada korang dulu masa sekolah kan, bersinar muka kau, tonyok hari-hari, berkilau muka kau dengan tudung sama. Nampak tak kan? Golap tahu kan. Sebab bukan tiba-tiba. Tapi jangan risau,
You all tengok tu yang pakai celor orang tu, muka dia orang dah kembali bersinar. Sebab bila dah pakai baju tu. Tapi kena maintain lah. Okey, kena maintain. Macam tu. Yang risau. Tak, masalah sebab tu bukan tiba-tiba, proses panjang. Kedua, kena ada komitmen kalau nak berjaya. Tak ada komitmen tak boleh berjaya. Tak boleh nak dapat kecemerlangan tu. Ketiga, kena ada fokus. Ini kerja-kerja tapi sibuk buat benda lain. Kerja-kerja sibuk buat direct selling. Kerja-kerja sibuk berniaga benda-benda lain. Ni dah mula dah cerita kuih raya. Tak beli tak apa, tengok sampel dia dulu. Dah mula dah. Kain langsir siapa nak tempah, siap jahit. Dah ada sekarang. Dah mula masuk bulan 1 ni, saat yang kritikal kepada orang lelaki. Soalan-soalan tu dah mula tiba ke telinganya. Kan? Fokus pada kerja kita. Keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin kena ada. Dan yang kelimanya, kena ada apa yang disebut sebagai keberterusan, ataupun disebut sebagai konsistensi ataupun istiqamah. Itu kena ada. Kalau tak ada lima-lima ni, jangan kata lima, salah satu tak ada pun tak boleh. Tak ada komitmen, takkan berjaya. Kita ambil lah bidang lain. 5 perkara tadi kan, yang saya sebut tadi kan, kita ambil bidang lain. Main bola sepak, nak main bola sepak kebangsaan kan, nak main bola sepak kebangsaan. Kalau dia prosesnya panjang, bukan tiba-tiba boleh main kebangsaan. Dia kena main peringkat sekolah dulu, main peringkat daerah, peringkat umur berapa tahun, bawah 15, bawah 18, remaja kebangsaan. Dia kena main tu dulu. Yang kedua, dia kena komitmen, kena rajin datang latihan. Tak datang latihan tak boleh kan. Lepas tu kena fokus kan, fokus. Bola yang patut sepak pakai kaki, bukan pakai kepala. Bola patut pakai kepala, kau pakai kaki pula. Melainkan nak buat bicycle kick, lainlah kan. Jadi kena tengok lah kan. Fokus. Kemudian disiplin. Yang tak disiplin mana boleh berjaya. Pemain bola sepak Malaysia dulu yang datang latihan kebangsaan, perkampungan latihan, perkampungan sukan dulu kan. Berapa ramai yang tiba-tiba yang 5-6 orang panjat pagar pergi kelab malam kan, bila dapat tangkap akhirnya digugur pada skuad kebangsaan. Disiplin tak ada, sampai mati tak boleh main Malaysia lah. Begitu juga yang kelima, kena konsisten. Tak boleh lah kejap menang, kejap kalah, kejap menang, kejap kalah. Mana boleh. Kau terbang main Melayu sendiri apa? Ke kapal selam lalu bawah ni. Tapi macam tu lah, kalau tak konsisten tak boleh. Tak boleh lah kejap menang, kejap kalah kan. Baru menang sekali 3-2 belagak, so kalah kan. MU kan, macam tu lah. Tak apalah, tak payahlah. Tak payah kita cemburu dengan kemenangan Liverpool malam tadi. Saja tu. Tak, ni contoh, maknanya semua aspek kehidupan kita kena ada 5-5 ni. Kena ada 5-5 ni. Dan begitu juga kaedah pelaksanaan kerja juga mestilah terus bersih daripada unsur haram. Cara kerja elok-elok. Jangan ada unsur-unsur yang haram, tak boleh. Jangan kita curi tulang. Jangan kita menipu. Jangan gunakan sumber pejabat untuk tujuan peribadi. Jangan guna mesin fotostat untuk fotostat IC anak. Jangan guna mesin fotostat untuk fotostat mesyuarat persatuan penduduk. Jangan. Nampak macam tak ada apa-apa. Tak halal setitik karbon mesin fotostat tu guna untuk tujuan peribadi, sedangkan dia untuk kerja-kerja di pejabat. Sedangkan dekat luar kita bayar 10 sen, 20 sen, selesai. Kenapa nak gunakan harta pejabat kita tu untuk tujuan peribadi? Berubah muka. Saya cakap betul kan. Jangan. Itu sebab kena jaga. Kerana begitu juga kesan atau hasil keputusan tidak bersifat apa juga keputusan yang dibuat oleh tempat kerja, kita akan terima dia sebagai profesionalism kerja. Kita tak marah kan, kita kena buat ni, kita kena pumping, kita kena ni. Biasalah nak masuk akademi. Kau bukan yang masuk akademi seni kebangsaan, akademi tarian, tak ada. Bukannya untuk berlakon ke apa, tak. Sini disiplin, kena kawat, kena apa, kena guling-guling, kena buat yang tu, kena menyelam, kena apa, macam-macam kena buat. Saya kalau saya memang tak sesuai lah kan. Saya kalau pergi latihan ni, saya hari pertama dah mati dah kan. Saya tak kuat lah, tak kuat. Tak macam perwira-perwira yang ada di hadapan saya ni. Saya tengok yang kapal selam Indonesia yang kan
sebelum dia orang mati tenggelam dulu kan, dia sempat semayang dekat atas submarine tu kan. Allah, tengok suasana, gambar indah betul, gambar suasana tu kan, macam itulah. Tu saya dengar apa, yang grup tentera yang apa, grup Eagle yang terjun payung terjun ni, rupa-rupanya setiap kali dia buat latihan payung terjun tu, rupanya setiap kali nak buat esok ke lusa ke, seminggu sebelum ni masa nak taubat dah dia orang. Sebab dia orang bukannya macam payung terjun orang lain yang macam tu, yang boleh gaya-gaya macam tu, tak ada. Dia memang turun tu memang nasib lah landing kat mana. Kalau tak betul, tak betul, memang injek patah-patah tu semua ramai kan. Jadi you all memang penting. Mana pula sebagai aspek pertahanan negara. Seandainya kalian tidak ada, siapalah mereka di sebelah sini. Macam itulah kan, macam tu lah kan. Jadi terima kasihlah kepada Puspanita yang datang untuk support program hari ini. Korang kenapa tak pakai baju Puspanita tu ha? Macam-macam baju, kau pakai baju raya pula, pakai apa hal tak pakai baju Puspanita? Ha? Ha? Oh, staff. Oh, tak mengaku. Betul lah staff kan. Terima kasih lah staff yang datang. Terima kasih kan. Puspanita berapa ramai? Seorang je macam ni je. Angkat macam ni je. Berapa orang? Yang Puspanita berapa ramai? Oh, baru pergi function apa itu kan. So baju tu tak pakai. Dia pakai baju ni lah. Terima kasih lah kan. Saya pun sekarang ni tak tahu masa bila nak pakai tie balik. Saya kat pejabat saya tie penuh. Bila lagi nak pakai tie? Tahniah lah. You orang rasa ni semua rindu, nanti rindu nak pakai tie tu. Disiplin. Kemudian nilai pula, nilai kerja cemerlang, muafakat, kerja kumpulan, ikhlas, tekun. Itu sebabnya dalam bekerja, nilai kerja-kerja cemerlang lah. Nilai-nilai kerja cemerlang. Yang pertama, jujur, jangan menipu dalam kerja. Nak lah bila bos telefon, sekarang kamu kat mana sekarang? Jangan tipu. Jangan tipu. Takut-takut tempat yang kau tipu tu bos ada kat situ. Jangan. Bos ni Allah bagi dia deria ke-5 ke-6 main-main. Saya masa jadi pengarah undang dulu, daripada pejabat nak pergi mesyuarat kat Putrajaya, saya cakap dengan driver, kita berhenti minum dulu. Berhenti kat mana bos? Berhentilah situ. Berhenti kat kedai minum tu. Tak kenapa, mesti jumpa budak penguasa saya. Dan bila saya masuk, elok dia satu van minum kat situ. Dan bila saya sampai, Assalamualaikum. Oh, salam tuan. Kita orang dah sudah dah. Air penuh lagi ni. Air penuh lagi. Apa yang kau takut? Kan? Air penuh lagi. Tu air geruk dah. Okey dah. Balik dah. Kan, macam tu lah. Jangan. Bila bos kat mana kan? Saya kat luar sekarang bos. Saya dengan isteri saya. Oh ya ke, berapa lama ni? Kalau boleh saya nak panggil awak datang jumpa saya kat pejabat sekarang. Berapa lama boleh sampai? Bagi saya dalam setengah jam. Okey, setengah jam. Saya tunggu. Cakap je dengan jujur. Jangan tipu. Saya ada di Pangkalan sekarang ni untuk bersama. Sekarang saya dekat Pangkalan, kenapa tak nampak kau? Dah, sudah. Jangan tipu. Jujur. Jangan tipu klaim. Jangan tipu overtime. Jangan tipu mileage. Mileage overtime tidak menambah pendapatan. Jangan sekadar cover sebahagian daripada apa yang telah kita keluarkan. Itu saja. Overtime tak boleh lebih 1/3 gaji. Kan? Jaga. Mileage. Jangan tipu. Kenapa kamu berdua, bertiga pergi kursus yang sama? Kenapa klaim berbeza? Jawab dengan jujur. Jangan kita marah bahagian kewangan tu. Macam duit mak bapak kau. Sebab bekas duit mak bapak dia lah ditanya. Jawab dengan jujur. Saya tak tahu jalan. Dekat roundabout tu je saya pusing 3 kali. Sebab mileage saya berbeza dengan orang lain. Jawab aja. Kalau lulus, tak lulus sudah, itu je. Jujur, jangan tipu. Saya tak tahu kenapa, menurut pembacaan saya, makhluk yang paling jujur dalam dunia adalah lelaki. Tengok, lelaki kena tenang. Lelaki kena tenang. Kita nak tengok respon orang perempuan. Menurut pembacaan saya, makhluk yang paling jujur adalah lelaki. Orang perempuan tadi, ya ke orang perempuan? Orang perempuan memang macam tu. Dia tidak boleh menerima kelebihan yang ada pada lelaki. Seperti mana dalam drama Hati Tercarik Luka. Kita tengok dalam drama tu. TV3 pukul
pukul 10 malam. Maknanya tengoklah kan. Tak ada. Cerita saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tapi kalau kita tengok dalam tu betapa jujurnya lelaki tu. Kan? Tetapi jujurnya tak kena pada tempatnya. Tapi maksud jujur ni sebenarnya sampai satu tahap lelaki ni dia tak boleh jujur sebab dia nak menjaga hati wanita. Betul. Ditanya soalan-soalan yang susah. Betul ke saya dah tak cantik bang? Kalau kita jawab jujur, memang betul. Kecantikan tu akan pudar dari masa ke semasa. Melainkan orang perempuan tu berusaha sesuatu. Contohnya, orang perempuan kadang dia dah tak boleh nak senyum dengan suami dia. Mukanya resah, mukanya tension, tapi dia akan bercantik-cantik, berlawa-lawa untuk program ceramah. Untuk siapa? Untuk siapa? Kalau untuk suami kita tak boleh lawa macam mana? Sebabnya kita kena buat sesuatu untuk suami. Tanya suami, bang, abang suka saya pakai baju apa kat rumah? Tanya. Suami jawab, aku tak suka kau pakai apa-apa. Macam tu. Abang, betul-betul lah. Jadi suami pun kata, sebenarnya terang abang cakap, abang suka sangat kau pakai uniform ni. Pakai uniform. Pakai uniform macam ni, pakai kat rumah sambil masak. Tidak kan. Bila dia nampak cara kita berkawat tu, kita tertegak lah kan. Mungkin suami suka, tak ikut apa yang suami suka lah kan. Suami suka pakai telekung, pakai telekung, ikut macam tu. Dan suami pula, jangan you expect isteri cantik tapi you all tak cantik. Lelaki pun kena berpakaian yang elok di rumah. Di pejabat you all pakai, bukan kemas lagi, dekat rumah pakai kain plekat, tak berbaju, tanpa protection. Kain plekat semata-mata dengan alasan senang berangin. Sedangkan ia sangat mengancam keselamatan negara. Jadi tolong jaga kecantikan. Pertama dekat rumah ni jaga mata. Yang kedua jaga hidung wangi-wangi kat rumah. Kena wangi. Wangi ni sunnah tau. Nabi pun wangi-wangi. Kita pun kena wangi. Yang ketiganya perutnya. Jaga perut. Maksud jaga perut tu bukan maksud boroi tak boroi. Maksudnya suami sentiasa jaga. Bukannya isteri saja yang kena masak sesedap untuk suami. Suami kena pastikan benda yang nak dimasak tu ada. Ni sound bukan main ni. Tak masak? Tak masak ke? Bukan main lagi bahasa dia. Tak masak ke? Isteri yang merupakan orang kuat puspanita, yang dah lama memendam perasaan ni, memang tunggu je soalan tu. Kan? Awak tak masak ke? Awak tengok dalam peti ais tu apa binatang ada dalam tu? Wah, dia kata. Siapkanlah benda yang nak dimasak. Beras dah beli. Itulah dia jawapan seorang lelaki yang gagal. Apakah beras memadai? Tapi betul lah, tu yang lelaki tergamak pakai baju tu, beras kita beli. Gambar baju tu pula macam guni beras tu kan, ada tergamak, ada jual tu. Ada tergamak pakai. La ilaha illallah. Beras kita beli. Betul, beras kita beli. Tapi apa gunanya kalau beras kita beli tapi bayarannya pun isteri yang bayar? Nah, ayat dia. Dia kena cakap habis. Beras kita beli dengan duit kita. Betul. Beras apa? Basmati. Beras apa? Sekarang ni bayar zakat pun tengok jenis beras yang kita bayar. Amin. Tetapi orang perempuan akan bagi alasan, kita masak lauk semua, kita yang masak semua, untuk makluman semua. Dari segi agama sebenarnya, orang perempuan tanggungjawabnya hanya dua saja di rumah: melayan suami, melahirkan anak. That's all. Lelaki, dia orang tepuk tangan tau. Balik nanti dia tanya, abang perasan tak jamaah Samsul Bat tadi yang masa tanggungjawab isteri tu, abang dengar tak? Abang time tu abang terlelap tadi, tak perasan kan?
Melayan suami, melahirkan anak, itu sahaja. Tetapi kemah rumah, basuh pinggan, basuh kain, sidai kain, sental bilik air, mop lantai, mandikan anak, siapkan anak, semua kerja-kerja rumah selain pada dua tadi, semua kerja suami. Nanti dulu, belum habis lagi, aku pun nahan ni, sabar. Tetapi orang perempuan dengan penuh rela hati memangku tugas suami itu, dan dia buat lebih baik daripada suami buat, walaupun tu sepatutnya tugas suami. Jadi orang lelaki kena appreciate orang perempuan. Jangan ni usah rumah bersepah, ni kan kerja kau, kemaslah. Salah tu kerja awak. Kena betulkan setting. Tapi masalahnya dua tugas hakiki perempuan tu, itu pun dia tak nak buat kadang-kadang. Melayan suami. Suami di waktu malam dengan tahap hari berkenan, ke kanan, sing, baris, akam gerak, bertiga-tiga, lari ke patan, bukan main garang. Betul Pak Dewan, kami dengan kekuatan 350 orang anggota siap sedia menerima arahan. Zap dulu. Kami garang sekali dalam bilik. Tolonglah. Orang perempuan dia boleh reject kehendak suami itu sesenang je. Tolonglah, matilah, apa nak, sibuk lah, nak lah. Tak ada kerja lain. Apa benda? Orang perempuan tiba-tiba dia rasa tapi sebenarnya orang lelaki kalau faham itu tugas suami, sebenarnya dia akan cakap, Allah bersepah rumah ni, kesian isteri abang tak sempat kemaskan. Bila isteri masak, sedap betul isteri abang masak, ini sepatutnya kerja abang, masih isteri abang masak, abang pun tak boleh masak macam ni. Cakap macam tu, orang perempuan akan semangat. Faham? Orang perempuan pula dalam bilik layan suami. Kata Nabi, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja cari belakang unta tu. Faham tak? Tapi kalau suami kata on tak on. Kau nak kahwin ke belum? Belum, main kau beria sangat, kau faham ke? Tu. Ya, betul. Sekarang banyak. Sebenarnya saya dapat aduan tu banyak sangat. Kesian lelaki. Ya. Bila suami bagi hint tu faham tak? Macam tu faham. Allah. Faham dah tu. Ya. Macam tu cakap. Faham tak? Ya. Abang malam ni ada meeting, lambat sikit balik. Jangan lambat sangat. Malam ni. Macam tu. Suami, tak apa, abang batalkan meeting tu. Ya, kesian suami. Ataupun pakai kod rahsia yang mana suami isteri je faham. Sayang, apa dia? Pakai kod Morse. Isteri menjawab, teret, okey. Macam itulah. Itu saya kata tadi, kalau masing-masing faham, kalau lelaki faham itu sebenarnya tugas dia, maka dia akan syukur atas apa yang isteri dia buat. Dan orang perempuan, pengorbanan dia sangat besar. Dia yang dah kahwin ni, melahirkan anak, dia dulu dia punya shape macam mana? Macam you all lah. Dulu sekarang sungguh. Sebab apa? Sebab pengorbanan orang perempuan ni. Dia nak masak untuk anak-anak ni, dia kena rasa dulu. Kan dia tak perasan, dia rasa sampai habis, kena masak lagi. Kan? Dan orang perempuan ni, dia melahirkan anak. Ya Allah, bukan sikit-sikit anak yang dilahirkan.
Sambil-sambil balik kerja 8. Bayangkan, anak ramai, Allahu Akbar. Pengorbanan. Dan setiap kali orang perempuan melahirkan anak, kesakitannya ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Orang lelaki yang paling sakit dalam hidupnya khatan, sunat. Itu pun tak ada siapa sanggup mengulanginya lagi. Cakap dengan anak bukan main, sakit lah macam gigit semut je. Cubalah ayah sekali lagi, tengok senyap ayah dia. Itu sebabnya hargailah isteri kita yang telah bersusah payah melahirkan anak. Ya. Itu sebabnya orang lelaki kena temankan anak pula ni. Semua yang orang kata dalam bidang pertahanan negara ni mesti temankan isteri dalam bilik bersalin. Ini pengsan. Kenapa? Takut apa? Takut darah. Iya, kenapa Akademi Maritim takut darah ni? Mabuk laut lain Ustaz dengan mabuk darah. Soalannya siapa yang menyebabkan dia berdarah? Saya ajar ni, teman isteri, simple aja. Dan bila isteri baring dan bila bersalin tu, pandang muka dia. Relax. Pandang muka, jangan pandang tempat lain. Belum pernah lagi perempuan sakit bersalin, berdarah keluar kat muka. Sakit bang, lauk. Aku pun takut macam tu. Dan jangan salah cakap. Sakit bang. Saya sabar. Sakit bang. Ya abang faham. Mana abang faham? Abang dah kena marah. Sebab lelaki takkan faham kesakitan itu. Dia boleh tengok azabnya isteri. Ada yang sampai 11 jam. Ada sampai 20 jam baru bersalin. Masa tu terdengar teriakan anak. Wah. Masa itulah suami kata, menitis air mata. Dan suami memberitahu, wahai isteriku, cukup. Tak usahlah kau bersalin lagi. Abang, takkan seorang je anak kita. Cukup. Abang tak sanggup melihat isteri abang sakit macam ni. Cukup. Tapi takkan seorang je anak kita. Bagi mak lain pula. Kalau kau cakap macam tu, terbuka balik jahit dia tu. Tak adalah abang gurau je. Dia itulah pengorbanan seorang wanita. So jadi dalam rumah tangga tu jaga. Jujur dalam kerja. Kedua, amanah. Jangan kita buat pemalsuan, penipuan, salah guna kuasa, pecah amanah dan sebagainya. Jangan. Amanah kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan. Yang kerja di pejabat, tiba-tiba ada pembekal yang berbangsa Cina datang. Dekat-dekat nak raya Cina, jangan sibuk tanya, tak ada limau ke? Tak ada limau ke? Jangan. Tolonglah. Tapi tuan, dia bagi satu kotak besar, kita share ramai-ramai. Tak apa kan? Siapa cakap? Berjemaah dosa ni. Dia takkan bagi melainkan ada kepentingan. Percaya cakap saya. Itu sebab jangan. Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Minta limau, makna kita meletakkan maruah kita senipis kulit limau. Mati di baham harimau steady. Macam mana dia mati? Kena baham harimau. Besar ke harimau tu? Besar jugalah. Kan sedap cerita tu. Kena gigit anjing, melumpuh-melumpuh, langsung mati apa benda ya. Jaga maruah kita. Jaga amanah. La imana liman la amanata lahu, wala dina liman la adalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Ketiga, dalam mengamalkan budaya kerja cemerlang, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sibuk jatuh menjatuhkan. Banyak sangat departmen dalam sektor kerajaan dibubarkan, dimansuhkan. Sebab apa? Jadi tak relevan. So kalau kita nak kekal relevan, satu je, benar bersatu hati, saling support. Jadi support sistem. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Buang benda-benda tak baik dalam hati. Pertama, buang tamak, kongsi tak apa. Ingat, jangan tamak,
kongsi tak apa. Faham tak? Orang perempuan faham tak? Alhamdulillah. Setuju tak? Betul lah dia, Datuk Panglima Dia orang ni, perempuan ni itulah dia, nampak suci, murni, jujur, sopan, tapi satu benda tak boleh buang dalam hati mereka, sangka buruk. Bila saya kata jangan tamak, kongsi tak apa, maknanya kalau ada duit lebih, boleh sedekah, itu kongsi. Ada maklumat yang baik tentang ceramah hari ni, share dengan orang, itu kongsi. Ada makanan macam mi goreng tadi, banyak lagi kat luar tu, kongsi-kongsi seorang sikit, itu kongsi. Saya tak cakap yang lain. Faham? Segemuk-gemuk ikan ada tulangnya, sekurus-kurus ikan ada isinya. Sebaik-baik manusia ada kelemahannya, seburuk-buruk manusia ada kebaikannya. Kalau kita pilih tengok kebaikan, kita akan jumpa. Tapi kalau pilih nak cari keburukan, sampai bila pun kita akan nampak kebaikan. So pilihlah kebaikan. Jangan tamak, kongsi tak apa, sangka baik. Yang kedua, jangan sombong. Dalam hati buang perasaan sombong. Alhamdulillah, saya tengok tadi Datuk Panglima Fauzi kita, dia tak action pun, tenang je. Saya tengok, betul ke ni Datuk Panglima? Relax dia. Dia duduk sebelah saya, sangat bersederhana. Mi pun dia tak makan tadi. Aku ni jadi bahan pameran je tadi. Aku seorang je makan, kan? Tapi tak apalah, sebab Datuk tadi dia dah makan di rumah, fahamlah. Tapi tu cakap, tak ada sombong-sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong dengan apa? Dia nombor satu dalam tu, kau tak main. Dahsyat dia. Sampai masa duduk kat hujung tiang masjid. Kenapa tu? Pencen. Sampai masa. Betul tak? Nak belagak dengan apa? Pelakon tu dulu jadi hero, sekarang bawa watak jadi bapak, jadi datuk. Dia berlakon jadi heroin, tiba-tiba jadi bibi. Saya cakap Indon lagi. Sampai masanya nak belagak dengan apa? Nampak tak? Ni dulu pernah duduk rekrut macam you all, tiba-tiba rambut dah putih, tiba-tiba dah rasa macam dah nak sampai ke penghujung dah karier dia. Dah fikir dah nak buat apa bila bersara nanti. Betul? Jangan sombong-sombong. Begitu juga yang ketiganya, jangan dengki. Jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Apa maksud dengki? Hasad. Apa maksud hasad? Dengki. Apa maksud dengki? Iri hati. Tapi kalau kita tanamkan maksud dengki, macam mana saya nak beritahu ni, insya-Allah kita tak nak dengki lagi dah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Cuba kalau kita dapat sesuatu, orang petikaikan, wih, laki kau handsome kot, macam mana kau boleh dapat dia? Ya Allah, tak sentap ke kita? Apa aku tak layak ke dapat suami macam ni? Kau tengok muka aku. Kan? Tentu kita akan terasa hati, kan? Biarlah suami kita tidak setampan Fatah Amin Aaron Aziz, biarlah isteri kita tidak secantik Fazura Luna Maya. Syukurlah, sebab bila tutup lampu sama. Iya. Terus sebab orang perempuan tak usah sibuk-sibuk nak kurus. Ya Allah, okey, maintain aja. Maintain aja, faham? Maintain. Kenapa nak kurus? Kena betul sebabnya. Kenapa nak kurus? Saya nak kurus sikit supaya badan saya cergas sikit, saya lasak sikit lah. Okey, fine. Supaya produktiviti saya okey, saya mudah nak bangun beribadah. Okey, macam tu. Ini tak. Kenapa kamu nak kurus? Sebab biar dia lawa sikit. Kurus dan cantik tak ada kaitan. Kalau dah muka tak boleh blur tu, tetap tak boleh blur tau. Jadi itu sah. Biar dia, kadang-kadang badan dia macam cabi-cabi, tapi muka dia suka tengok muka dia. Macam tu je. Betul tak? Maintain aja. Dan orang lelaki dia okey je. Lelaki ni badan dia besar pun dia okey je. Ambil gambar. Okey. Ambil gambar, start.
Okey je orang lelaki ni. Jujur. Ni cepat. Orang perempuan ambil gambar. Nak tipu apa? Orang gemuk tu gemuk je lah. Payah sangat. Lepas tu rapat nampak kepala je. Apa hal? Reality. Orang lelaki ni paling ikhlas ambil gambar. Ambil gambar tak apa. Contoh lah. Kisah. Biar dia. Kan? Simple. Kemudian seterusnya yang kena ada pada diri kita ni adalah, yang kena ada adalah percaya pada hikmah. Apa juga yang berlaku dalam hidup kita ni, ada hikmah di sebalik dia. Kan? Dulu ingat tak sebelum masuk sini, macam-macam kerja korang try, nak kerja tu, nak kerja ni, korang nak ni, akhirnya dapat masuk sini, betul tak? Hari tu masa dapat peluang, dapat tawaran masuk akademi tu, kenduri kat rumah. Kenduri tak? Tak ada, tak sempat. Buat parti lah. Buat kenduri kan? Ada buat kenduri tak? Ada tak yang buat kenduri doa selamat sebab dah dapat? Ada tak? Ada. Dia sekali kan lah, kekah ke apa semua tak kisahlah, tapi kenduri doa selamat. Dia cerita, alhamdulillah anak dapat masuk akademi maritim. Orang kampung tanya, maritim tu apa? Ada yang tak tahu pula orang kampung ni, bodoh tu. Kan? Tak, kalau dia Angkatan Tentera Malaysia, dia dah biasa dengar. PDRM biasa dengar. Bila sebut maritim, yang taman tema tu, la ilaha. Dia orang tak tahu banyak. Tak, maritim ni merupakan salah satu daripada unsur pertahanan, mempertahankan negara daripada musuh yang datang. Macam tu jawab dia. Betul tak? You all kena ready tau. Besok tak balik berbulan-bulan. Dah bersedia belum untuk itu? Dan kau orang kena kelas siap-siap dengan boyfriend kat luar. Tapi aku rasa boyfriend pun dah tak mengaku kau girlfriend lah. Asal muka kau macam tu? Enggak. Tak apa, jangan risau. Kalau dia tak boleh terima kegelapan kita, cakap dengan dia, putih-putih kapur dapat RM1.20, hitam-hitam dodol tak dapat dengan harga macam tu. Mahal dodol ni tu. Cakap macam tu. Hitam itu menawan. Tapi betul lah, kulit kau dah gelap, kau pakai tudung hitam lagi, kenapa lah? Yang lelaki lah seluar hitam, tak apalah. Oh, dia nak matching lah. Yalah, betul lah okay. Betul lah, dia kontra. Saya tanya daripada perasaan saya je. Apa tu, macam tu je kan. Itu pada saya tu je, percaya pada hikmah. Rupanya Tuhan bagi aku lebih baik. Aku dapat join ni, aku berada dalam salah satu ahli keluarga maritim. Macam tu hikmah ni. Selama ni orang pandang kita rendah dekat sekolah dulu kan. Mungkinlah kat sekolah ada orang ingat kita tak ada apa-apa. Sekarang ni balik kampung, orang mana sekarang? Maritim. Dahsyat lah. Macam tu. Tak ada apa pun, biasa. Kau tengok badan kau fit sekarang mesti. Kita orang memang jogging setiap hari, ada 5 km sehari. Pagi, petang, dah biasa. Kadang dalam tidur pun jogging lagi. Nampak? Macam tu lah keadaan dia. Saya itu pun dah start jogging balik kan. Itu jogging, tiba-tiba kena buat stres-stres dekat hospital orang buat kan. Dia kan 5 stage, saya dapat 4 stage. Tak dapat 5 pun. Saya kena belajar dengan you all kan. Tiba-tiba bangga wah, kena lanyak teruk ni kan. Pernah tak kau orang masa kena lanyak tu kan, kau tengok yang mengarah kan, tak ada fit macam kau orang pun badan. Ada tak perasaan dia kalau dia ni kalau lari tak lepas tak, tidak ada kita dia kena. Ada tak? Tak nak tanya, ada tak dalam hati rasa macam tu? Ada. Tak ada. Oh, takut. Okeylah, baguslah, dia orang bagus, dia tak ada rasa macam tu. Mana ni memang dia orang ni terbaik lah, hati suci, bagus. Kau pernah tak dalam hati ada sikit lah rasa macam kau takut, cakap takut. Okey semua, saya ni kalau dia cakap betul, saya seramba je tu. Awak ini dah penat, apa? Kita pun tengok betul ke dia boleh. Tapi
Tapi bukan maritim sini. Ni dekat tempat lain. Sini okey. Baguslah kalau you all sangka baik. Sebab dia orang dulu pernah macam you all. Nanti besok you all pula jadi macam dia orang. Jaga pula rekrut terbaru. Macam tu lah. Sabar je. Percaya pada hikmah. Rupanya Tuhan nak bagi lagi baik lagi. Mana tahu ada rezeki satu hari you all pula jadi panglima. Kan? Panglima perempuan ada dah ke? Wanita tak ada kan? Ada lah. Tengok panglima wanita pun ada. So you all kena sungguh-sungguh. Baiklah. Percaya pada hikmah. Kan? Dekat mungkin akademik dulu tak seberapa sangat, mungkin ada di kalangan kita yang okey akademik, ada yang tak okey. Dulu tak okey tak apa, tapi yang ni kita buat betul-betul. Buktikan kita ada benda yang kita boleh banggakan. Betul tak? Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selautan garam terasa tawar. InsyaAllah. Saya doakan kalian semua berjaya. Dan kemudian apa yang kena ada? Kebertanggungjawab. Tanggungjawab. Nak jadi cemerlang ni kena tanggungjawab. Jangan ini salah dia. Mana saya tak tahu dia. Apa lah dia? Tuan, ini salah saya tuan. Saya yang sepatutnya tanggungjawab untuk perkara ni tuan. Hukum saya tuan. Macam tu bau steady. Itu saya tak tahu tuan. Itu dia. Dia yang suruh. Mana saya tahu? Gemar menyalahkan orang. Ibarat bangau, bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut sakit kenapa? Nasi mentah kenapa? Kopi basah besar. Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Mbak. Tadi Datuk Panglima, Datuk kena bangga sebab mereka hafal lagi lagu tu. Saya saja tanya tadi, beria pula dia. Orang perempuan saya punya mata, lepasnya apa. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Dia tanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular jawab 3 kali ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan jawapan yang hujungnya dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Orang tak tanya dah. Bila kita tanggungjawab, orang tak tanya dah. Kena tanggungjawab. Belajar bertanggungjawab. Sebab kalau kita daripada sekarang tak tanggungjawab, sampailah bekerja besok, sampailah masa kita ada keluarga, sampailah kita ada tanggungjawab yang sepatutnya kita pikul, kita akan salahkan orang lain. Jangan jadi orang macam tu. Jadi orang lelaki jangan jawab lagi dah beras kita beli. Jangan. Itu tanggungjawab kita. Okey? Dan kemudian apa yang kena ada? Positif. Jangan negatif. Sentiasa positif dalam kerja. Tak boleh lah, matilah, nantilah, macam tu lah. Dan last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Saya pernah tanya satu Datuk, saya ceramah maulud dekat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya ceramah maulud, saya tanya apa maksud selawat makcik. Ada seorang makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula, kena sound pula. Samsing makcik ni soundnya aku. Jadi tak apalah, saya tanya, saya jawab. Maksud ikhlas ni adalah membuat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Tapi orang kita ni pelik sikit. Aku tolong dia ikhlas, tapi terima kasih pun tidak. Maknanya dia tak ikhlas. Ikhlas ni tak mengharapkan. Malahan kalau lebih mendalam sekali, maksud ikhlas ni adalah dia tak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang diharapkan pengiktirafan daripada Tuhan saja. Itu maksud ikhlas. Dan akhirnya kalau nak cemerlang, ukuran kecemerlangan tu adalah kita kena kejar apa yang disebut sebagai saya cuba sekali lagi. Jadi kalau dapat kecemerlangan tu, kita kena kejar keberkatan. Macam mana nak kejar keberkatan? Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Yang pertama,
sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tapi kalau pada orang yang rezekinya tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, tanda keberkatan rezeki, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik pegang tangan isteri tengah basuh pinggan, yang dah masuk dalam. Tak apa, biar abang sambung. Suami sambung dengan tahap pakai baju maritim. Bahagia tak orang perempuan? Bahagia tak? Bahagia. Walaupun tu lah sekali dah 365 hari tu, dia rasa happy sangat. Ataupun suami balik, sayang, ni ambil ni voucher spa Muslimah, pergi nanti cuci rambut, massage, pedicure, manicure. Hari Sabtu ni pergi. Abang anak abang jaga, pergi je. Abang susahkan abang aja. Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar jantan. Tu yang kedua. Yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang ni masing-masing. Anak berjaya dalam akademik, anak dapat subjek terbaik, anak dapat nombor 1 dalam kelas, anak dapat subjek terbaik, anak dapat sasiah terbaik, akhlak terbaik, akhlak terpuji, bangga dah kita. Kadang orang perempuan boleh nangis tengok anak kombo je. Bang, anak kita dah kombo. Allah. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni kombo tadika, bukan kombo kolej. Bau kombo tadika macam tu dia menangis, kebayangan. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, kita mudah nak buat benda-benda baik. Itu tanda keberkatan rezeki juga. Mudah nak buat benda baik, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak tolong orang, mudah nak sedekah. Kalau anda cari sukarelawan untuk bantu mangsa banjir itu, cepat bagi nama. Cepat-cepat bagi nama. Yang keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, ada je tetamu datang, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, itu tak kira. Itu kau yang order, faham? Abang berkat datang lagi, tak. Tu kau yang order barang tu tak sah kira. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya buat kesimpulan, saya nak buka kalau ada apa-apa soalan nak ditanya. Okey, belah perempuan ni sini, okey, sampai atas. Terima kasih. Okey, yang tengah ni ada apa-apa soalan nak tanya? Mikrofon ada kiri kanan. Terima kasih banyak. Sebelah hujung ada apa-apa nak tanya? Terima kasih banyak. Sebab saya tak sabar nak menikmati baki mi orang kafir. Tak apa, saya malam ni ada satu ceramah lagi di Bentong pula. Saya sebenarnya daripada Gua Musang, Kelantan tadi. Jadi sampai kat sini. Sebenarnya macam ni lah cerita dia, macam ni. Daripada hari tu sebenarnya. Daripada tadi Batuk pun tanya saya, tanya jadual saya tadi. Sebenarnya memang daripada tak tahu berapa tahun dah saya sibuk ni sebenarnya. Hari itulah saya ambil yang paling saya apalah, yang senang itu bulan 11 saya pergi umrah, bulan 12 saya pergi umrah, balik pergi umrah lagi. Saya pergi umrah bulan 12 hari itu, balik je sampai 24, lepas tu pergi Jakarta sampai 27 balik, 28 pergi ceramah di KK, Keningau, Sipitang, kemudian pergi ke Putatan, kemudian 1 hari bulan naik flight pergi ke Sibu, 1 hari bulan 1 pergi ke Sibu, 2 tahun di Sabah dan Sarawak. 2 tahun yang berbeza lah. Kemudian di Sarawak saya pergi ke Mukah, pergi Berkenu, Bintulu, Sibu, kan? Saya ceramah kat sana. Kemudian balik di sana sehari rehat. Terus pergi ke tu yang semalam tu saya pergi dekat KL. Lepas KL saya pergi ke sebelum Gua Musang semalam kat mana Ipoh. Semalam di Ipoh pagi. Malam tadi di Masjid Razali, Gua Musang. Gua Musang pagi ni dah gerak. Tadi makan sup sedap dekat Jabu tu tadi. Sedap kedai sup tu. Sup ekor sedap. Lepas tu mi goreng sini. Okay. Tak ada gurau yang paling tak gurau. Tak ada. Lepas dekat sini kan malam ni di Bentong. Lepas Bentong pagi esok di pusat latihan polis di Bahau. Lepas pusat latihan polis kemudian di Cyberjaya dengan di Ampang. Berterusan KL. Lepas tu hari Sabtu Ahad tu dah main Shah Alam dan Kelang lah. Jadi macam itulah jadual saya. Apa pun saya terima kasih banyak. Dan saya ingat lepas ni kita buat satu lagi program.
Kita terus setkan tarikh yang kata bulan 7 kan, ada 0 bulan 7 terus set kan, kita buat 2 Syamsul. Syamsul buat Syamsul kau. Kalau Syamsul satu lagi setuju, tu buat 3 Syamsul. Syamsul Yusof. Buat 3. Tak, sebenarnya program 3 Syamsul yang sebenarnya dulu di TV Hijrah tu sepatutnya 3 Syamsul dengan dia, tapi dia last minute tarik diri sebab dia nak siapkan filem Munafik 2. Sebenarnya ramai tak tahu, sebenarnya memang 3 Syamsul, tapi dia tarik diri tinggal 2 Syamsul. Dia pun ada offer saya masa tu untuk berlakon filem tu, tapi jadi watak tak sesuai. Watak hantu celah buluh tu jadi saya. Tak adalah, mana ada, tak ada. Jadi itu saja daripada saya. Kesimpulan yang saya nak beritahu, saya ambil beberapa hadis Nabi nak bergambar kecemerlangan. Pertama, jangan, Nabi pesan apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tu Nabi dah beritahu tu. 2 lembah emas tak banyak ke? Kenapa nak minta lembah ketiga? Nak tunjuk itulah sifat manusia, tak pernah cukup. Jadi Nabi ajar apa? Dalam hadis yang lain Nabi kata, carilah rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Jadi kerja kita makan gaji macam ni, kerja betul-betul, insya-Allah cukup. Susah nak cari kaya, tapi kejarlah bahagia, dan satu hari nanti kita akan sedapkan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Itu bukan hadis lah, tapi kata-kata nak beritahu jangan kejar kaya. Tetapi Nabi ada sebut manusia yang paling kaya. Oh, boleh kaya. Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Dan begitu juga Nabi sebut tangan yang di atas lebih baik pada tangan di bawah. Maknanya apa? Memberi lebih baik pada menerima. Dalam hidup kita banyakkan memberi, kita akan bahagia. Tapi kalau kita duduk, contoh suami isteri sibuk cakap, saya semenjak kahwin awak saya tak dapat tu, saya tak dapat ni, saya dapat ni, kita tak akan bahagia. Tapi saya fikir, aku nak bagi apa kat isteri aku hari ni? Aku balik nanti, apa yang boleh menyebabkan isteri aku tersenyum? Walaupun beli coklat, walaupun beli apa dalam perjalanan balik ceramah, kan, ikan patin. Saya dah telefon Abang Awang, sangka Abang Patin sangka siap siangkan ikan semalam, nanti malam daripada Bentong saya nak singgah ambil kat dia. Macam tu lah yang boleh menggembirakan isteri. Kadang kita nampak macam biasa je, gula-gula je macam apa, tapi tanda ingat. Dan isteri pun macam tu, hari ni nak masak lauk kegemaran abang lah, lauk lato-lato kicap. Mana dia bagi telur dah lato-lato sekarang ni kan? Lato-lato masak kicap, lato-lato gulai, macam tu lah kan, contoh. Jadi makna kata sentiasa memberi pada menerima. Dan ingat satu lagi juga Nabi beritahu, banyakkanlah melihat di bawah daripada melihat di atas. Kerana melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Tengok orang lagi susah pada kita. You all semua yang ada rekrut kat sini, cuba ingat balik budak-budak kampung you all yang sampai sekarang tak buat apa-apa. Ada kerja pun tak, apa pun tak. Sekarang ni ramai anak-anak muda sekarang sibuk nak buat apa? Buat Grab, buat Food Panda kan? Tapi apa masalah dia orang? Bayaran tidak sehebat dulu. Tapi dia orang nak kejar RM10, RM20 boleh top up, RM10, RM20 kumpul beli telefon. Itu je hidup dia. Tapi you all ada cita-cita lagi besar lagi, you all boleh capai. So, buat yang terbaik. Okey. Jadi saya faham cara pandang tu, saya faham. Jadi apa pun saya ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Hidup kita ni antara B and D, birth and death. B and D, B dan D, tengah-tengah tu ada huruf C. Kita ada choice, pilihan hidup macam mana kita nak jalani kalau nak mencapai kejayaan yang cemerlang. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, dan sebaik pihak maritim menyebut hari ini rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak.